الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا طير وكنا فاعلين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, siapa di waktu pagi lebih mementingkan dunia, maka dia tidak memiliki sesuatu daripada Allah. Malah Allah akan menetapkan 4 hal dalam hatinya: kedukaan yang tidak pernah ada putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada rehatnya, kefakiran yang tidak pernah sampai kaya, dan angan-angan yang tidak pernah ada hentinya. Ini lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ni menceritakan bagaimana seseorang yang lebih pentingkan kepada dunia yang tidak memberi manfaat, dunia yang membawa kepada lalainya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala daripada zikrillah, daripada berzikir kepada Allah taala, dan daripada melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala mencampakkan di dalam hatinya akan beberapa perkara sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz Arabnya, hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wad dunya akbaru hammahi wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'in wa alzamallahu qalbahu 4 khisalin hamman la yanqati'u anhu abada wa syughlan la yatafarraghu minhu abada wa faqran la yablughu ghinahu abadan wa amalan la yablughu muntahahu abadan. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, yang diterjemahkan di sini, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di waktu pagi lebih mementingkan dunia, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Maksudnya sesiapa yang berpagi-pagi itu kemudian padahal merasakan dunia tu lebih besarlah pada cita-cita dia. Cita-cita dia tu, keinginan dia tu setiap pagi, mana setiap hari, maksudnya berpagi-pagi ni setiap hari lah. Bila
sampai je waktu pagi ataupun bila kejut dia tidur, apa yang dipikirkan pertama ialah tentang dunia dulu. Ha. Fikir tentang hari ni dunia nak ke mana hari ni. Ha. Sebelum daripada dia tu melaksanakan perintah-perintah, tuntutan-tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyhur dia. Sibuk dia. Ketika awal-awal pagi dah duk cari jalan ni untuk kehidupan dia. Ni setengah daripada mereka yang ditipu ataupun orang tertipu dengan keadaan dunia. Lalu Nabi SAW menyatakan falaisa minallahi fi syai'. Maka dia tu tidak memiliki sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah berpagi-pagi lagi ataupun setiap hari sentiasa memikirkan tentang kehidupan dunia, tentang urusan dunia, tentang kesibukan dunia, dia tidak mendahulukan akan urusan yang sepatutnya iaitulah daripada menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ni tidak memiliki sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa alzamallahu qalbahu arba'a khisalin. Malah Allah Taala akan menetapkan 4 hal dalam hatinya. Akan Allah Taala jadikan dalam hatinya 4 perkara. Apa dia 4 perkara yang Allah Taala akan letak dalam hati dia apabila dia tu sibuk sangat dengan urusan dunia? Yang pertama, hamman la yanqati'u anhu abada. Yang pertama sekali, iaitu kedukaan yang tidak pernah ada putusnya. Mana mari kerisauan, mari kebimbangan. Takut hari ni dang dengan urusan-urusan tertentu menyebabkan dia akan luput sebahagian daripada kehendak-kehendak, keinginan nafsu dia. Jadi duduk dalam keadaan duka cita sama. Walaupun setengah-setengah kita ni memiliki harta yang banyak, tapi masih lagi dia keadaan berduka cita. Betullah kita ni kalau sangat-sangat jadi hamba kepada dunia ni, walaupun memiliki kesenangan dari zahirnya, kita kata senang lah. Dari zahir juga kita nampak jadi dia tua kaya lah. Tapi dalam masa yang sama hati dia tetap tidak tenang. Tenang ni bukan duduk di kaya. Tenang ni bukan duduk di kesenangan secara zahir. Tenang ni adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah orang miskin, bukanlah orang apa-apa, bukanlah orang fakir tu dalam keadaan tak tenang. Terkadangnya orang yang apa-apa, orang miskin ni terlebih tenang daripada orang kaya. Sebab orang kaya ni tanggungjawab dia besar. Tanggungjawab dia besar. Lagi banyak harta, lagi banyak tanggungan dia. Lagi banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, ditunaikan. Di antaranya kita kata zakat. Bila dah kaya wajib kena keluarkan zakat. Kemudian bila dia kaya tu, pasti ada orang yang menguruskan akan harta dia, menguruskan akan pekerjaan dia. Maka di situ dia ada pula anak-anak tangan dia ataupun anak-anak kuli dia ataupun pekerja-pekerja yang sepatutnya ataupun yang sewajibnya dia kena tunaikan akan hak-hak mereka itu. Jadi sentiasa berada dalam kesibukan sehingga seolah kata tak cukup waktu. Ada keadaan duka cita sama. Kemudian orang yang kaya ni galiknya ada yang memusuhi dia, ada yang menjadi seteru dia. Jadi terpaksalah dia tu sentiasa dalam keadaan berduka cita sama. Fikir hatu, fikir hani, fikir hanu, sehingga akhirnya jadi tekanan dalam kehidupan dia. Ini di antara apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Apabila seorang tu terlalu sangat memikirkan tentang kehidupan dunia, maka Allah Ta'ala campak dalam hatinya 4 perkara. Yang pertama, ia tak kedukaan yang tidak pernah ada putusnya. Mikir sama. Pamikir. Orang yang misalnya orang buat satu-satu berniaga, terkadang terlibat dengan hutang. Maka hutang tu, kita hutang orang ni janji nak bayar sekian-sekian bulan. Lepas tu hutang orang tu janji nak bayar sekian-sekian bulan. Bila sampai waktunya, terpaksalah kita kena bayarlah. Maka hak ni tekan, jadi akhirnya dia serabut. Ceritalah kalau ada sebuah kenderaan, sebuah kereta tu kalau kita ada, tu satu bebanan dah, tapi boleh tahan lagi sebuah kereta dengan minyaknya, dengan roteknya. Jadi banyak benda. Kalau rosak,
Kena tukar tayar, kena tukar macam-macam. Dan kalau ada banyak buah, sampai 10 buah, kuat, tinggi, lagi tinggi bebanan kita. Dah kadang duk mikir sama, esok rotek kereta ni mati, bulan depan kereta ni pula mati. Duk mikir sama. Jadi kita dah kadang kedudukan sama. Jadi tengok orang hok tak ada harta, senang, tak ada nak mikir apa. Hok pakai jalan kaki, lagi senang, tak ada rotek-rotek. Basikal pun tak ada rotek-rotek. Gi mari pakai basikal je, gi mari. Maksudnya bukan nak suruh tinggalkan, bukan nak suruh kata kalau kita tak payah pakai kereta lah, tak payah pakai motor lah, bukan maksud begitu. Jangan kita jadikan benda tu yang menyebabkan kita ni terhalang daripada kita ni melakukan ibadat kepada Allah. Jangan sampai dia terlekat pada hati kita. Nak pakai pun, nak pakai kapal terbang sutih hok kita pun tak ada masalah. Nak pakai helikopter sebuah untuk kita saja, tak ada masalah. Nak parking depan rumah, tak ada masalah. Tetapi janganlah itu menyebabkan jadi lalai kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Tu. Yang pertama. Yang kedua, Allah Taala jadikan wasyughlan la yatafagharu minhu abada. Ni. Yang kedua yang Allah Taala campurkan dalam hati itu, iaitulah kesibukan, syughlan. Kesibukan yang tidak pernah ada rehatnya. Tak butuh, mana tak ada, sibuk sama. Siapa masjid surau pun tak ada. Siapa nak pergi ngaji, nak pergi dengar, nak pergi nadah pun tak ada. Dulu masa susah dulu, ada juga pergi sembahyang Jumaat. Tu. Walaupun pergi hujung-hujung dah dekat-dekat untuk imam nak salam pun siapa juga. Dulu masa duduk susah, masa duduk tak senang mana, masa tak sibuk mana. Dan juga pergi dengar-dengar dan juga saing-saing dengan ustaz, saing-saing dengan tok guru. Masa susah dulu. Tu. Tapi bila dah senang ni, semayang tu semayang, tapi semayang gitulah. Mayang dah kada cepat, mayang dah nak pergi jemaah, dah nak pergi sejid surau dah. Learning. Lepas tu dak pun nak kenal dah, jauh dengan ustaz-ustaz dengan tok guru, jauh dah lah. Sebab apa? Sebab waktu nak pergi hadir dan mali-mali ilmu pun tak ada masa dah. Sibuk sangat. Allah tak sibukkan dia. Jangan sampai Allah Ta'ala sibuk kepada kita ni menyebabkan kita tak ada masa untuk Allah. Tak ada ruang masa untuk Allah, untuk memikirkan tentang Allah dan memikirkan tentang segala apa yang lakukan ni, banyak cacat celah, banyak kurangnya. Maka kena ada ruang masa. Dah kita sibuk siang hari, malam letih lah. Malam letih. Nak pergi mengaji dah. Kalau siang hari pukul 8 kita sibuk dah, ataupun pukul 6 tu sibuk dah. Sudah pukul 7 malam tu baru sudah. Lepas tu nak pergi mengaji pula, nak pergi dengar pula. Penat, letih. Kalau nak pergi surau sejid memang penat, letih kita. Tapi kalau saing godong tadi pun, ajak keluar, ajak pergi minum air, ajak pergi makan malam, pukul 11 bangun lagi. Pukul 11 tak apa lah, mu tunggu lah. Pukul 11 tu. Lepas tu balik pukul 2, pukul 3. Balik. Pergi buah je. Ngonggang buah, pukul 2, pukul 3 balik. Lepas tu tidur. Esok ada urusan pula. Begitulah. Setiap hari. Tapi antara garis isa nak pergi dengar Allah, lemah tubuh. Apa dah lagi? Lemah tubuh dah orang. Sehari hari ni. Unggah tak ketu, unggah tak kening, kejar tak ketu, kejar tak kening. Masghul. Jadi Allah tak campur dalam hati dia kesibukan yang tidak ada rehat, yang tidak pernah ada rehat. Sibuk lama, dia mikir apa? Kamu syuarak situ, kamu syuarak sini, kan tengok projek situ, kan tengok projek sini. Sampai tak ada masa, ruang untuk kita duduk dan malih-malih yang boleh menghilangkan sifat kejahilan kita dan yang boleh menarik kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh makna jangan bekerja. Jangan salah faham kata kalau gitu dah kerja lah. Bukan hak kerja buat tu, kerja buatlah. Mungkin kita ada tanggungjawab, kita ada tanggungan, maka wajib di atas kita kena kerja buat. Tetapi janganlah kita buat kerja buat sampai menyebabkan kita lalai daripada Allah. Hak tu yang tambah. Hak tu hak kena jaganya. Harta banyak tak ada masalah. Tengok sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar orang yang kaya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf orang yang kaya, Sayyidina Osman orang yang kaya belaka tu. Tapi adakah mereka itu lalai dengan harta kekayaan yang ada pada mereka? Tidak.
Tu. Mana satu dirham tu, satu dinar pun tidak terlekat pada hati mereka, walaupun mereka memiliki kekayaan. Tu hebatnya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Bukan Nabi kata tak usah kerja lah ke, duduk masjid lah ke, buat amal lah ke. Tak. Silap kalau kita kata mana tak dibenarkan kerja. Bukan. Kerjalah. Disuruhkan kita kerja. Sebab kita ada tanggungan. Bahan muka kita pun jenis manusia biasa yang jenis makan minum. Maka nak makan minum berhajat kepada perbelanjaan untuk beli makanan, untuk beli minuman, untuk beli pakaian, untuk buat rumah tangga, untuk keselamatan. Itu wajib di atas kita. Tetapi yang tak dibenarkan ialah kita sibuk dah lalu. Sampai tak ingat dah kewajipan yang perlu kita kena laksanakan. Itu hak yang dicela oleh Allah Ta'ala dan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala campak apa dia? Wa faqran la yablughinahu abadan. Yang ketiganya kefakiran yang tidak pernah sampai kaya. Dalam hati tu duk mari fakir sama, berhajat sama, pasa tak cukup sama. Batulah Nabi mengatakan kalau seseorang tu diberikan akan sebongkah emas daripada sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud tu diberi emas pada dia, maka dia akan minta sebongkah lagi. Tak cukup sama kita ni, tak cukup. Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita sifat kefakiran. Walaupun harta jenuh dah, harta banyak dah, keliling pinggang ni, makan tak habis dah. Kita kata kalau dengan umur kita makan tak habis dah. Kalau kita makan semewah mana sekalipun tak habis dah. Makan sedap mana sekalipun tak habis dah. Betul lagi usia kita, umur kita nak makan banyak mana sangat. Tu lain dah dengan kalau umur kita 20, 30 tengah sedap makan, tubuh tengah sihat. Ni macam-macam penyakit dah. Umur 50 macam-macam penyakit dah. Kad kuning banyak dah. Kad kuning siapa ada hot sir kad kuning, ada 2 kad kuning, ada 4 kad kuning, ada 5 kad kuning. Banyak kad kuning. Tunggu kad merah je. Siapa kad merah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada? Dah kita makan setakat mana? Dengan harta yang ada pada kita padan dah. Tapi Allah tak campak dalam hati kita tu fakir. Tak cukup sama. Hak ni yang kita takut. Kita takut, sebab tu minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita ni sifat orang panggil memada. Qanaah, memada dengan apa yang ada, cukup lah, kaya dah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan laisal ghina an kasratil arak. Bukanlah kaya tu ialah orang yang banyak harta. Bukan itu hakikat bagi kaya. Lakinnal ghina, tetapi kaya yang hakikinya ialah ghina nafsi, kaya hati. Bila kaya hati ni Allah Ta'ala beri sifat qanaah, memada apa yang ada pada diri kita. Maka kita tak berajak nak lebih. Apa dah, alhamdulillah ada pagi ni makan ni, tengah hari pula makan ni, petang ni, alhamdulillah dah. Ada fikir dah hak masa-masa hak lebih jauh lagi. Kita dak fikir hak tahun depan, fikir dah. Hak tahun depan tu fikir dah. Benda yang kita nak makan tahun depan, apa yang kita nak buat tahun depan tu dak fikir dah. Hak tu yang menyebabkan jadi kita saru, atau yang menyibukkan kita. Itu yang menjadi gangguan kita untuk melakukan ibadat kita kepada Allah. Sebab apa? Kita jauh sangat. Jauh sangat pandangan. Ni yang keempat nanti disebut oleh Nabi SAW. Apa dia? Wa amalan la yablughu muntahahu abadan. Yang keempat, Allah Ta'ala akan campakkan kepada mereka yang berpagi-pagi memikirkan tentang urusan dunia, iaitulah dan angan-angan yang tidak pernah ada hentinya. Kita duk berangan tu, duk berangan ni, duk gedik kaki sambil berangan sambil gedik kaki. Tengok mak jeneng kan, cerita orang tua-tua. Tu, angan-angan mak jeneng. Angan-angan mak jeneng nak nikah dengan puteri raja. Duduk atas pucuknya sambil panjangnya. Lepas tu, siapa di pucuknya tu duk berangan peluk anak raja. Tu. Lepas tu terlepas peluk anak raja, duk peluk batangnya, tapi terlupa yang dia teringat kata dia peluk tubuh anak raja. Terlupa, lepas ke debung jatuh.
Tu. Ni angan-angan mak jeneng. Tinggi sangat angan-angan tu. Cita-cita tu tinggi sangat. Jangan terlalu tinggi cita-cita ni. Angan-angan kita jangan terlalu tinggi. Tu azam lain. Dia azam dia lain, tamani dia lain. Tulul amal. Hak yang dicela ialah tulul amal. Panjang angan-angan, panjang cita-cita, keinginan kita. Sampai kita mentakhirkan akan sebahagian daripada kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita kena buat, tapi kita kata tak apalah. Buat esok dah apa lagi, buat lusa dah apa lagi, buat tolak dah apa lagi. Inilah benda yang dicela, kita panjang angan-angan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Apa dia? Minasyaqai arba'un. Nabi sabda minasyaqai, setengah daripada kecelakaan ialah arba'un, ada 4 perkara. Kecelakaan bagi anak Adam ni ada 4 perkara. Kebinasaan bagi anak Adam ni 4 perkara. Yang pertama, jumudul aini. Dia tah pandangan yang jumud. Mana pandangan jumud ni orang panggil otak tak kembang. Tu, otak tak kembang. Kita kena cerdik dalam menguruskan sesuatu perkara tu, kena pandai. Yang kedua, qaswatul qalbi, ke hati. Tak cakap orang nak beritahu, tak cakap orang nak nak nasihat. Tak cakap orang nak kata dah. Siapa satu peringkat orang kata kau andambung lah, nak jadi apa pun nasihat dah, kata dah. Kalau kita kata kalau anak-anak kita, anak cucu kita dah, kita royak tiap-tiap hari kita beritahu pesan dia, tapi dia buat juga benda salah misalnya, akhirnya kita sekali-sekala mari mecok kat nambung nak jadi benda pun. Tu. Jangan sampai peringkat begitu. Mana tu qaswah, keras sungguh hati dia. Sedangkan hati manusia ni terkadang jadi keras lebih daripada batu lagi. Hak tu yang kita takut, lebih keras daripada batu lagi. Sedangkan batu tu keras. Sekeras-keras batu, ada batu yang dapat mengeluarkan air. Ada batu yang dapat menumbuhkan akan tanaman batu tu. Tapi sekeras-keras hati manusia ni, dia tak akan menerima pengajaran. Dia mana susah nak terima pengajaran. Yang pertama, jumudul aini, iaitu jumud pandangan dia. Yang kedua, waqaswatul qalbi. Yang kedua, keras hati. Yang ketiga, kecelakaan bagi seorang ialah wal harisu, ialah loba. Loba dengan harta dunia. Loba dengan harta dunia. Sibuk sangat duk cari harta dunia. Rebut habis, nak dia belaka loba. Tak kira halal ke, haram ke, apa ke, asal masuk sudah. Ini orang harisu, loba. Yang keempat, watulul amal, iaitu panjang angan-angan, cita-cita tinggi sangat. Inilah di antara punca kebinasaan, punca kecelakaan bagi seseorang hamba tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, yanju awwalu hazil ummati bizuhdi fid dunya wa qasil amal. Yanju mendapat kelepasanlah awwalu hazil ummati, oleh orang yang awal-awal daripada umat ini. Dia tak daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, daripada kalangan orang tabi'in, orang yang soleh-soleh. Mereka itu daripada golongan yang awal daripada umat Nabi SAW yang mendapat kelepasan bizuhdi fi dunia, dengan zahid pada dunia. Apa dia zahid pada dunia? Dia tak mengambil dunia sekadar hajat aja, tak lebih pada tu. Hak kita kata hak halal tu ambil sekadar hajat, kita dah pulung habis. Pulung habis. Kalau boleh kat sepinggan licin kita nak. Tak ada rasa nak bagi orang attack ke. Kita dah mikirlah dah. Kalau sebuku nasi tu kita mikir untuk kita je. Tak cukup aku ni sebuku. Kita fikir orang lain. Pernah tak kita fikir kalau kita buka nasi minyak ke, nasi lemak ke, kalau aku bagi 2 dengan sayang aku ni, manfaat ada tak kita mikir? Ada. Kita mikir kita je. Sebuku macam dah cukup je. Kita mikir atas kita. Tu. Nak zuhud kan ni. Tu. Tak ada langsung nak mikir hal orang lain, tak ada langsung nak fikir hal fakir miskin, tak ada. Jadi orang yang berjaya ni, orang yang mendapat kelulusan di sisi Allah Taala ialah
orang yang zuhud fi dunia. Zuhud pada dunia ni akan mengambil dunia ni sekadar hajat, sekadar keperluan dia. Maka orang yang ambil sekadar peluang ni, maka tak sibuklah dia, tak sibuk. Tak sibuk macam kita mari masjid ni, kita mari dengan pakaian yang sekadar hajat, dengan barang yang sekadar hajat kita bawa kitab, bawa pen, tak ada bawa, ada bawa dapur, bawa pinggan makan, bawa makanan peti sejuk, ada bawa? Tak ada bawa kita. Sekadar hajat kita bawa ni. Tu. Hak ni baru tu mari sekadar hajat. Bukan kata bawa belaka. Boyok, belanga, bawang, lada, habis bawa belaka. Leka bawa belaka. Tak ada, bawa sekadar hajat je mari. Maka kita duduk dalam keadaan sekadar hajat ni senang tak? Senang, tak ada nak urus dia. Tapi kalaulah kita tu siapa bekat pakaian bergobok-gobok. Tu, susahlah dah. Susahlah dah. Nak pilih kan nak pakai pakaian tu, dia sibuk. Bagian mikir saja setengah jam. Nak pakai tudung ni, dengan jubah ni, dengan stokeng ni, dengan kasut ni, dengan beg tangan ni. Hak ni pula dia mikir. Istikharah dulu. Istikharah dulu nak pakai hak mana hari ni. Kalau ada selah, pakai hak selah tu je. Dah nak mikir dah. Selah dah mungkin selah tu je. Ataupun bola je. Dah akan hati hak ni. Pas basuh ni, hak ni pula. Jadi dak sibuk manalah kita. Dak sibuk mana? Kalau kualisa je, rumah kualisa, dah apa goreng hak tu, numi hak tu, goreng kepuk hak tu, apa ni dia mikir nak pakai kuali saiz berapa ni. Dah muka banyak daripada cicik kuali siapa ke toki kuali ada belaka. Gini. Duduk apa? Bersusung-susung sekali. Puyuh lagu lah. Daripada sebesar-besar siapa ke sekecil-kecil ada belaka. Tak cukup belaka. Tu. Kadang-kadang saja je duduk atas robok, duduk dalam robok jadi perhiasan. Pinggan makuk ni awak beriah ke awak beriah pinggan makuk ni? Pelik orang lain ni. Buat perhiasan. Perhiasannya bunga. Awak beriah. Tapi orang lain pinggan makuk bersusung-susung kali. Tekah buat kenduri, cari polystyrene. Cari pinggan polystyrene, cari gelas polystyrene. Dah tu nak makan bila tu? Hak beli tu. Hak beli di Langkawi, hak beli di Golok, hak beli di Rata Panjang. So kan? Tu, melami habis so ni. Kedak akan dah melami lah ni. Benda hak masyhur dah ni. Nak kata gitu lah. Jadi perhiasan belaka. Jadi sibuk kita. Kalau kita tak ada pedahnya, tak ada pedah, kita beli habis belanja banyak-banyak, patu buat pameran. Biarlah pameran tu duduk di kedai sudah. Duduk di museum pameran tu. Ni kita duduk buat pameran saja. Teka buat makan minum, awak dengan polystyrene. Lepas tu tak masuk pun dengan puyuh-puyuh kita. Pakai tepah. Pakai tepah. Ni. Jadi penyakit belaka. Jadi sebab tu Nabi sabda, umat yang terdahulu yang mendapat kelepasan ialah bizuhdi fid dunia. Orang yang zahid dengan dunia, mana ambil dunia sekadar hajat sungguh. Orang kata tu dia tu maknanya lebih-lebih dak. Memada dengan apa yang ada. Mana kalau kita kata kalau kita pakai selipar agak setu je. Pergi masjid tu, pergi jalan tu, tak benar lah, tak letih lah. Siapa ke putus baru beliau lain pula. Putus beliau lain. Dak kita ni. Bersiri kali. Bagian selipar tu bersiri. Tu selipar baru tu. Hak nak tak kaki. Tu. Tu yang jadi masalah. Kemudian wa qasril amal, dan pendek angan-angan. Umat dulu pendek angan-angan. Dia kira kat gigi je. Tak kira hak jauh tak. Tak kira hak esok lusa, hak tolak tubing tak. Tu. Dia kira hak panjang mana? Hak akhirat tu. Akhirat kira. Manalah kami kita ni di akhirat kaki lagu manalah kita masuk alam kubur kaki, mana keadaan kita nak mati kaki. Dia fikir tu. Bukan dia fikir projek kita guana ni tahun depan, projek kita mana 10 tahun akan datang ni. Kira dah. Kira dah hak kita. Dan wa yuhliku akhiruhum. Nabi sabda wa yuhliku akhiruhum, dan binasalah oleh umat yang terakhir daripada mereka itu ni kita ni. Hidup di akhir zaman ni, Nabi sabda jadi binasalah oleh akhir mereka itu daripada ini umat bil hirsi ala dunia, dengan tamak halaba di atas dunia. Tamak itu. Tamak. Hak kita dah payah nak wik orang. Hak ada di tangan orang tu kita nak rebut ambil.
Ni tomok lagu tu lah, bahasa Melayu, bahasa mudah-mudah kita kata. Hak di kita ni bakhil, kedekut nak bagi orang. Tapi ada di tangan orang tu boleh biar mari kita belaka. Ya boleh kita belaka. Tu panggil tomok pasal lagu tu. Tu. Tak kira lah lagu-lagu mana jalan yang boleh benda tu hak di tangan orang tu boleh ke kita dengan cara baik ke dengan cara tak baik, tak kira. Nak rapah, nak ambil. Aning lah sehingga berlakunya perpecahan, berlakunya perbalang. Siapa adik-beradik pun balah. Bila mak ayah mati balah, adik-beradik berebut saka. Tu tak puas hati, bagian saka. Lepas tu duk mari syok, mu ada sipang tu, mu ada sipang ni, mu ada sipang gerang tanah, mu ada sipang mah hok dulu. Macam-macam. Sampai akhirnya jadi pecah belah adik-beradik. Sebab apa? Sebab harta. Bak loba tadi, bak loba. Dah kan ada dah bahagian kita buat tu. Ada dah, tapi rasa tak puas hati lagi, rasa ada lagi. Hak tu kita serah lah. Kalau dia tipu, maka dia setakat mana kan? Hidup dia panjang mana sangat? Lagi dia temung lah. Hak dia buat tipu, hak dia susuk, hak dia sembunyi, dia akan temung. Tapi kita dah puas hati je, dah puas hati. Kadang-kadang kawan tu dah taubat, dah bersumpah dah. Wallahi pun tak ada dah. Wabillahi pun tak ada dah. Watallahi tak ada dah. Aku tak percaya juga mung. Sumpah-sumpah kan percaya mung. Tu. Sampai pekat gitu. Tu pekat dia beradik tu. Dia beradik, sepupu sepapa. Sampai pekat pecah belah. Apatah lagi dengan saya rodah hak biasa ni, jiran tetangga hak tak kenal batai hidung lagilah. Untuk jadi balak. Ni. Sebab apa? Sebab sifat loba kita kepada dunia. Tu ning lah punca-punca jadi rosaknya umat terdahulu. Sebab apa? Sebab mereka tu berebut dengan harta. Sayang dengan harta. Sayang kedekut. Lagi langsung tidak mahu membelanjakan akan harta kepada kebajikan. Tu dia rasa rugi kalau dia belanja agak rugi. Ataupun dia beri pada orang rasa rugi je. Rasa hilang je sebahagian daripada harta dia. Batulah setengah orang ni masalah zakat pun dia payah nak keluar. Sebab apa? Dia rasa macam rugi. Kalau harta tu banyak misalnya, siapa berekat 100,000 harta, dah banyak mana dia akan keluar zakat? 1/40. Banyak mana dia akan keluar? Kalau 200,000 lagi banyak, 300,000 lagi banyak, kalau 1 juta lagi banyak. Jadi dia rasa benda tu sayang sebab hilang. Sedangkan itu merupakan milik orang dah tu. Sebahagian daripada harta yang telah cukup nisabnya, maka sebahagiannya adalah merupakan milik orang. Tapi dalam hati dia mari sayang. Mari sayang. Tu setengah tak keluar zakat. Tengok ada kalau tak keluar zakat tak apa, aku kerja tetek, dah nak bagi kat orang. Aku kerja penat-penat siang malam duk mikir, dah nak bagi kat orang. Tak mana sabar ni. Tu jadi sebab itulah. Sebab apa? Sebab Allah tak campurkan hati dia tu loba pada urusan pada dunia. Dan yang kedua, watulil amal. Mendapat kebinasan bagi akhir ini umat dengan sebab panjang cita-cita, panjang angan-angan. Maka sebab itulah kita kena jangan terlalu panjang angan-angan. Maka kalaulah kita panjang angan-angan, maka menyebabkan kita akan kerugian. Mana? Tengok Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Tu Allah Ta'ala cerita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni masa hidup dia tu harta banyak, harta jenuh, tapi rasa sayang. Sayang nak beri manfaat, sayang nak nafkah, nak belanja, nak pergi ke tabung masjid ke, nak masuk dalam tabung surau ke, nak pergi ke madrasah ke, nak tengok, nak pergi ke fakir miskin, nak pergi makanan ke fakir miskin, rasa deku, rasa sayang je rasa. Mulut tu sedap sangat cakap. InsyaAllah, insyaAllah. Orang kata ni masjid kita nak beki ni, InsyaAllah lah, tak apalah. Tu. Surau kita nak beki ni, nampak orang kau ramai ngaji learning. Jadi kita nak besar sikit, InsyaAllah, InsyaAllah senyap je. Tak ada tindakan susulan, tak ada. Bagus, sebab hati dia tak ada perasaan nak beri, nak infak. Maka orang ni Allah Ta'ala firman,
Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan nak belanjalah oleh kamu mimma razaqnakum, setengah daripada barang yang telah memberi rezekilah oleh kami akan aku. Batu Tuhan kata mimma, bukan sekalian daripada harta, dak, sebahagian. Min apa panggil min litabai, min tul litabai menunjuk kata sebahagian je. Tuhan suruh kita infak, kita belanja akan harta yang Allah Ta'ala telah beri rezekikan kepada kita. Bila Tuhan suruh infak, bila Tuhan suruh belanjakan sebahagian daripada harta kita ni, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum baru datanglah oleh seorang kamu akan kematian. Belum mati ni, dah mati nak apa lagi dah. Dah mati, harta kita jadi pesaka dah. Jadi orang yang tak terima pesaka tu belum tentu lagi buat kebajikan untuk kita. Ramai mana hok balah, siapa bekat balah dengan mak dah, isteri kan, bila mati suami, isteri boleh makan pesaka. Anak-anak boleh makan pesaka. Tapi kalau pesaka tu tak banyak mana, tak berebut mana. Kalau tanah tu ada sikit je, apa panggil sekakang kera je, tak berebut mana. Hak masalahnya kalau harta banyak, siapa ratus-ratus ribu, siapa juta-juta tu berebut. Berebut sungguh. Tu. Jadi hak kita sebenarnya, hak jadi milik harta yang kekal mana? Harta yang kita infak, harta yang kita belanja tu. Hak itulah akan jadi milik kita pada hakikatnya. Hak lain-lain tu binasa belaka, rosak belaka. Apa tu lagi bila kita mati kau, hari mati tu dah dalam tanah, balah dah. Setengah-setengah ada balah dah. Ada kokin-kokin dah. Dak tanah lagi, dak ke bumi lagi tu balah dah. Tu kereta tu aku nak tu. Tu. Mungkin kereta banyak kereta pula mahal-mahal pula. Tu kereta tu aku nak tu. Hak ni kata dak leh. Aku dah tu. Ayah wira aku dah dulu. Dak dengar pun. Dak balah dah. Mayat ni duk golek lagi. Tak ada anak-anak nak pergi baca Yasin ke, anak-anak nak pergi baca Quran ke, nak pergi duduk tepi ke, tak ada. Masing-masing. Tu jadi tuan. Hari tu jadi tuan. Ni na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada berlaku dalam masyarakat kita seumpama ni. Batulah Allah Ta'ala pesan, kita hendaklah belanjakan akan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita sebelum datanglah oleh seorang kamu akan kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila mati gak, maka dekat, bila mati fayaqula, maka menyebabkan berkatalah seorang daripada kamu, berkatalah ahadukum, oleh seorang kamu yang kedatangan dengan mati itu, dia kata, Rabbi, ya Rab, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, jikalau boleh ke tak, mana engkau takhirkan akan daku kepada masa yang hampir, mana gak masa sekejap lagi ke aku ni, aku nak buat amal yang soleh ni. Maka kalau sekiranya engkau beri masa yang sedikit lagi pada aku, tangguh lagi kematian aku dengan masa yang sedikit lagi, aku nak buat apa? Fa'asaddaqa, maka aku nak bersedekah ni. Masa hidup tak mau bersedekah, masa hidup tak mau buat kebajikan, masa hidup tak mau infak harta. Tetapi bila hampir bila mati kau, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, tangguhkan sedikit masa lagi pada aku nak sedekah ni. Dan wa akum minas salihin, dan aku nak jadikan dia aku ni orang soleh, nak jadi orang baik dah, tambah dah. Siang malam duk kumpul harta, tak sudah duk kumpul harta siang malam, ke sudah? Tak sudah. Dia akan semakin bertambah, semakin bertambah, sebab dunia ni semakin tarik kita. Tu lubang dia tu semakin besar. Tu makin banyak kerja, makin sibuk kita. Tu makin banyak harta, makin sibuk kita. Maka satu ketika nanti Allah Ta'ala cerita golongan ni, orang yang telah mati ni, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri masa peluang lagi. Sebab apa nak sedekah harta hak banyak ni? Dah boleh ke nak sedekah? Boleh ke tuan nak takhir? Tak boleh tak takhir dah, Tuhan janji dah. Bila mati, matilah. Siapa masa mati, matilah. Ketentuan daripada Allah Ta'ala. Nak jadi baik, nak jadi soleh, nak taubat, nak semayang bang tak mau tinggal, nak pergi ngaji dah, nak pergi surah sejid dah, tak mau. Kau boleh nak tidur surah masjid, tak mau balik rumah dah. Janji tu.
Kalau Allah Ta'ala bangkit balik, Allah Ta'ala hidupkan balik. Lalu Allah Ta'ala menyatakan walan yuakhirallahu nafsan, sampai ke bila-bila. Lan, napi dengan lan, menafikan masa mustaqbal, masa lagi akan datang. Mana sampai ke bila-bila pun. Walan yuakhirallahu, dan sampai ke bila-bila lah tidak mentakhirkan oleh Allah Ta'ala nafsan, akan seorang pun. Idza jaa ajaluha, apabila datanglah oleh ajalnya ada bagi seorang tu, Allah Ta'ala tak akan takhirkan, Allah Ta'ala tak akan kemudiankan walaupun satu saat. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui dengan apa yang kamu usahakan, dengan apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala mengetahui. Maksudnya, kalaulah boleh jadi Allah Ta'ala takhirkan, Allah Ta'ala beri hidup mula, maka kamu tak gitu juga. Sama je kedudukan kamu. Tu macam kita lah, diberi peringatan sekejap. Jaga orang sakit kan. Orang sakit, misalnya kena sakit stroke, sekejap tuan uji 2-3 bulan sakit stroke. Masa sakit tu Allah taubat kan. Tambah dah nak taubat kepada Allah dah ni. Lepas kalau sihat ni macam-macam janjilah. Macam-macam janji lepas pada sihat. Kalau dia tu dulu pelaku maksiat, kalau sihat kaki tambah dah, nak pergi sejid surah, nak pergi ngaji, nak pergi dengar dah. Sebagian daripada manusia. Tapi bila Allah Ta'ala sembuh semula, sama kehidupan macam dulu lah. Hak mana janji dia masa waktu dia sakit? Ada. Ni manusia. Sebab tu manusia sia. Nak jadi manusia ni payah. Jadi ramanya manusia sia. Hak jenis sia ramai. Janji dengan Allah Ta'ala. Tengok kita janji di alam roh dulu, kita berjanji dengan Allah Ta'ala. Kita nak saksi dengan Allah Ta'ala, tiada Tuhan malaikat Allah. Bila? Bukan ketika berada di alam syahadah ni. Dulu lagi dah, ketika di alam roh kita dah bersumpah dah. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku merupakan Tuhan bagi kamu? Qalu, jawab mereka tu, bala. Ya, syahidana, kami nak saksi bahawa engkau merupakan Tuhan kami, ya Allah. Maksudnya bila mengaku ikrar kata Allah sebagai Tuhan, dengan sendiri kita ikrar akan melaksanakan segala tuntutan-tuntutan perintah Allah Ta'ala. Tetapi apabila kita berada di alam syahadah ni, kita lupa perjanjian. Tuhan suruh buat ni, kita Tuhan suruh buat ni, kita pada gitu ya. Dah mati, bila mati minta pula dengan Allah Ta'ala, Tuhan, kalau lah beri masa ke aku sikit lagi, aku nak jadi orang baik dah, tambah dah jadi orang tak baik, tambah dah jadi orang tak jeruh. Aku nak belanja semua harta-harta aku. Hak gedung-gedung aku nak pergi belaka pada fakir miskin, aku nak pergi ke sejid surah, nak pergi ke madrasah, tambah dah, aku tambah dah. Baru nampak. Bila mati. Bila tercabutnya roh daripada jasad, baru tahu. Baru yakin dengan apa yang Allah Ta'ala ceritakan, dan yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tapi yakin pada waktu tu tak ada obat dah. Tak ada faedah dah yakin pada waktu. Tu. Nak yakin sekarang ni, sebelum daripada kita mati ni, waktu kita gerak lagi ni, waktu kita boleh pergi mari lagi ni, waktu ni lah kita nak beramal dengan amal yang soleh pun waktu ni lah. Tu. Dan kita kata dan apa? Dan nyawa dia duduk di harkang dah. Dan keadaan sakaratul maut dah. Harta pun dah nak kita dah nak tasarruf dah harta. Dari segi ukar pekahnya, harta dah nak tasarruf dah. Kalau orang tu dan keadaan sakit nak mati dah. Tak boleh dah. Walaupun hidup lagi. Anak kata tak mati belum mati pun. Kita tak boleh dah. Nak taubat. Tak terima dah taubat. Dan keadaan sakaratul maut. Roh kita duduk di halkang dah waktu tu. Astaghfirullahalazim, ya Allah aku taubat kepada engkau, ya Allah aku taubat. Tak terima dah taubat kita. Tak terima dah. Tu. Nangilah siapa tu air mata merah ke air mata darah ke apa ke, tak terima dah taubat kita. Nak taubat masa ni lah. Nak buat amal kebajikan masa ni lah. Nak buat amal soleh masa ni lah. Nak infak harta kita masa ni lah. Masa kita duduk sehat lagi ni. Tu. Ni banyak sekali ayat-ayat kalau kita tengok. Allah Ta'ala beri peringatan demi peringatan kepada kita, tetapi tetap juga kita lalai lupa kepada Allah. Jadi kita tak nak soal dah Tuhan, berapa ya Allah kami jadilah guning pada hari kiamat ni. Sebab apa jadi gitu, sebab apa jadi gitu, tanya. Tak ditanyakan akan Allah Ta'ala. Tu. La yus'alu. Tak ditanya akan Allah Ta'ala. Tak boleh tanya Tuhan.
Sebab Tuhan beri peringatan belaka dah. Peringatan dengan dibangkitkan Nabi. Tu faedah dibangkitkan Nabi SAW. Apa dia di antara? Tugas Nabi tablighul ahkam, menyampaikan hukum. Nabi cerita belaka tentang hukum. Hukum ni haram, hak ni halal, hak ni haram, hak ni makruh, hak ni sunat. Cerita belaka. Dan kemudian tanfizul hukmi, Nabi melaksanakan. Bagaimana cara nak melaksanakan hukum? Tu bukan Nabi royak saja. Nabi laksanakan, Nabi tunjuk ajar kepada kita bagaimana nak melaksanakan hukum. Semayang 5 waktu, Nabi buat semayang 5 waktu. Dan Nabi buat lain daripada semayang 5 waktu. Nabi semayang tu macam-macam semayang sunat. Nabi ajar, tunjuk kepada kita. Bukan hanya suruh saja. Nabi buat. Lepas tu Nabi suruh semayang sebagai Nabi semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah oleh kamu sebagaimana mu tengok aku semayang. Isyarat kata bahawa Nabi ni tak tinggal semayang. Nabi semayang tak butuh-butuh. Jadi tiba-tiba setelah mana kita diberi petunjuk, setelah mana kita diberikan panduan oleh Allah Ta'ala, melalui bangkitnya Nabi, melalui turunnya Quran. Dan Quran tu macam-macam ayat Allah Ta'ala beri berita yang menakutkan, berita yang menggembirakan. Kemudian kisah-kisah umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kekayaan. Waktu susah bukan main lagi. Tapi waktu susah tu buat ibadat bukan main. Macam Qarun lah, kisah Qarun. Kita cerita banyak kali dah kisah Qarun. Dan Quran sebut masa dia tu miskin bukan main, dia tu ahli ibadah. Orang yang tekun buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Tetapi apabila diuji dengan kekayaan, akhirnya mati keadaan kekufuran. Mati yang kufur. Sebab itulah kita janganlah sampai pada dekat dikufurkan dengan dunia, dikufurkan dengan harta, jangan. Sebab kaya kita tak sampai sekaya Qarun. Ada tak orang zaman hari ni yang kaya tu sampai pada dekat sekaya Qarun? Ada. Qarun ni kaya sungguh, anak kucing gedung dia mah dah. Anak kucing gedung dia tu mah dah. Dipikul oleh beberapa ekor unta yang gagah. Anak kucing itu saja. Dipikul oleh beberapa ekor unta. Pas ekor unta tu berapa ribu anak kucing. Unta kan besar kan? Jadi anak kucing tak besar-besar mana? Kita kata kalau besar-besar ni lah. Besar-besar batang mic ni. Sesa anak kucing. Atas ekor unta tu berapa puluh ribu ni boleh muat atas dia. Sesa tu nak kata banyaknya. Gedung-gedung kekayaan Qarun. Anak kucing pun tak tanggung dah. Kalau kita boleh anak kucing ni, kaya dah kita. Oleh anak kucing dia tu yang dia perbuat daripada emas. Anak kucing emas dah, bukan anak kucing tu daripada nekel ke, daripada besi ke, daripada daripada tembaga ke, tak, daripada emas dah anak kucing tu. Tengok. Kaya sungguh. Tu. Tapi akhirnya mati dah kadang kufur. Sebab apa? Sebab rasa sayang, rasa kedekut dengan harta kekayaan, sehinggalah tak mau keluar zakat, tak mau buat infak, tak mau belanja. Lalu dia katanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, wahai Abu Hurairah, inginkah kau ku perlihatkan dunia dan isinya? Nabi tanya kepada Abu Hurairah, nak tak kalau aku nak tunjuk kamu dunia dan isi dia? Mana perbandingan dunia dan isi dia lah. Kata Abu Hurairah, mahu ya Rasulullah. Naam, ya Rasulullah. Tak apalah. Minta Rasulullah tunjuk rupa sebenar dunia lah ke mana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi tanganku dan membawaku ke sebuah jurang di Madinah. Ada satu tempat jurang, tempat curang lah di Madinah. Jadi Rasulullah ikat tangan Sayyidina Abu Hurairah ni, bawa ke tepi jurang tu. Di situ ada tengkorak manusia. Ada korak manusia, kotoran, pakaian yang koyak rabak, dan tulang belulang. Ada belakang situ. Kemudian baginda bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, tengkorak itu rakus seperti kerakusanmu. Korak dulu masa dia hidup tu, ni rakus sungguh dia. Macam kita lah, macam kita ni.
Dan mungkin otak kita banyak duk mikir kan. Masa hidup tu macam kita mikir macam-macam. Nak tu, nak ni, macam-macam kendak-kendak kita yang kita inginkan. Dan berangan-angan seperti angan-anganmu. Berangan tu macam angan-anganmu. Muka kita ni manusia, maka ada sifat angan-angan tu ada. Angan-angan tu, angan-angan ni, angan-angan mak jeneng tadi lah. Angan-angan mak jeneng. Kerja banyaknya je, tapi nak nikah dengan puteri raja. Tapi kalau kita kata kalau dah jodoh dia, dah kira lah banyaknya, tak banyaknya, jadi nyadaknya ke tak nyadaknya. Kalau takdir dia dah memang jodoh dia dengan puteri raja kau, ada lah jalan-jalan. Mana jalan-jalan untuk jadi kemudahan untuk dia tu nikah dengan puteri raja. Tapi nak kata atas jalan adat biasa kau, orang kampung biasa kau, nak nikah dengan puteri raja ni suatu benda yang agak sulit lah. Boleh kata mustahil lah pada adatnya. Harus pada akal. Tapi dari segi adat mustahil lah nak kata kita kampung nak boleh nikah dengan anak raja. Pintu istana pun tak boleh nak masuk dah. Nak dia masuk ke dalam istana tu berapa tapis pula misalnya. Tu dengan kita tak ada jawatan, dengan kita tak ada nama, dengan kita ni orang biasa, tak boleh nak masuknya kita. Kena ada kad tu, kad ni macam-macam lah, nak masuk temu janji pula. Bukan mudah nak boleh jumpa dengan raja ni. Tiba-tiba nak nikah dengan anak raja, cita-cita tu tinggi. Jadi angan-angan kita tinggi sangat. Angan-angan nak tu, angan-angan nak ni, macam-macam angan-angan. Kini dia kata, Nabi sabda, kini ia tengkorak tadi. Kini ia tengkorak tu telah jadi tulang tanpa kulit. Tak ada dah. Alam ni tak ada kulit dah. Tinggal korok saja je. Lama duk mikir macam-macam, mikir tak ada nak mikir dah ni. Jadi korok dah. Kini akan jadi abu saja. Mana dia tu selama makin lama makin hancur, makin lama makin hancur lagi jadi abu. Jadi abu ataupun jadi debu. Sedang kotoran ini adalah rupa makanan yang mereka makan, bagaimanapun caranya mereka masukkan ke dalam perut, lantas manusia membuangnya. Tengok ni kotoran ni, daripada najis tahi ni. Dia asalnya daripada sesuatu yang menyeronokkan. Yang kita buang hari-hari tu, makanan kita makan. Proses jadi benda tu. Lepas tu benda tu hukum kata najis. Ke boleh ambil goreng buat jepu? Kalau boleh goreng buat ambil jepu, boleh lah. Makan tu suka main. Makan tu makan nak kita makan tu kan. Peha kambing, peha ayam, peha macam-macam peha makan. Tu makan tu lazat-lazat masuk ke dalam mulut kita tu. Makanan yang kita kata tak kira lah. Kita makan di hotel-hotel yang hebat-hebat. Kita makan. Tetapi bila masuk dapur kita ni, masuk di kawasan Maidah, di proses-proses keluar je najis. Itu hakikat dunianya. Selama ni kita duduk kejar sangat, selama ni kita duduk cari sangat, selama ni kita duduk tuntut sangat. Hakikat benda tu akan jadi busung. Busung je dunia ni. Sebab apa? Sebab itu menarik kita kepada lalai daripada zikrillah, lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala. Tu. Jadi Nabi buat perumpamaan tahi yang busung tadi tu. Tahi yang kotor, tahi keji tu, ialah merupakan makanan orang yang makan. Orang yang kita makan sedap-sedap tu, akhirnya bertukar jadi benda yang busuk, yang lantas dia kata manusia membuangnya. Tak ada. Tak ada lah orang sipang. Kita learning sipang. Learning sipang learning. Tahi buat, siap buat makuk dia, buat tong dia ni. Orang dulu buang dah sungai, letung habis. Tu. Gali. Zaman dulu lah. Zaman tahun 60-an dulu. Piko cok lah masuk gok. Zaman tu jarang lagi ada jamban-jamban macam kita ni. Learning ada tu mana ada taki suku, taki najis. Orang taki benda, taki tahi. Tu. Taki tahi. Buat taki juga. Cara robok baju juga. Tu sayang juga, sayang kau lagi tu, sayang. Tapi tak ada arah nak buang mana. Sistem learning, sistem kita duduk rumah-rumah learning kena ada sistem seumpama tu. Jangan kata itulah hakikat yang kita simpan. Cuba kita buka. Cuba kita buka tong tu, kita buka taki tu.
Lepas pada setahun kita duduk, kita berok, kucing berok. Cuba kita buka. Tak ada orang nak buka weh, tak ada orang nak buka. Tu. Tak ada orang nak buka benda tu. Sebab apa? Dia tahu dah busuk. Itulah hakikat dunia hak yang kita duduk suat, hak yang kita duduk makan lama ni. Ada pun benda yang terrosak ini, apa dia hak yang terrosak? Hak dia Nabi tunjuk ni. Benda yang koyak rabak, pakaian yang koyak rabak ni. Nabi kata tu, mu tengok dak pakaian koyak rabak tu. Ada pun benda yang terrosak ini adalah mahkota dan pakaian mereka. Pakaian cari-cari tu dulu kau mahal sungguh dulu. Harga tu bukan kata harga murah-murah, sela-sela tu. Pakaian, kalau pakaian yang hebat-hebat, pakaian yang dipenuhi dengan permata-permata, berapa? Tengok jubah berapa lah ni. 300 atas ni, 300 lebih. Tu. Tak ada dah lah ni jubah harga 20 riyal ni ada, tapi jubah tu maknanya gitulah, kain macam harga plastik kain. Hok pakar-pakar orang duk pakai lah ni kau harga 300-400. Hok tu murah tu 300-400, hok panggil golongan pertengahan 300-400. Golongan orang hok tinggi-tinggi tu, harga ribu-ribu lah. Tu ribu-ribu selah tu. Masa tu kau harga maknanya sayang sungguh lah. Sayang sungguh. Basuh pun tak main, basuh ke mesin ni, basuh ke tangan. Tu pun tak rosak. Seluk-seluk jemur, seluk-seluk jemur. Tu. Sayang. Takut kedu, takut maknanya tarik kain ke, takut jatuh manik ke, takut. Tu. Dia antara lelaki dengan puan ni bab pakaian memanglah kalah lah orang lelaki. Orang puan ni nombor satu, nama wahid lah. Dia jaga sungguh. Tu. Semakin lama semakin pakaian semakin hebat. Macam kereta lah semakin antik kan. Kereta tu kalau antik, kau lama kau mahal, kau lama kau mahal. Pakaian dia tak ngalah, bab pakaian tak ngalah. Tak ngalah pakaian ni. Lelaki tu kadang-kadang kau tua, kau jangan, kau smart. Tu. Dulu masa muda dah hanya pakai seluar jeans learning, umur 70 seluar jeans. Tu bojeng jetak. Bojeng tu jetak kan. Ya putih-putih pun jetak kau. Tu kasut bukan main, kilat. Kasut tu kilat, lak sama, jaga polis je. Tu mana smart lagi. Tak kalah bahagian tu. Jadi Nabi sabda, ada pun benda yang telah rosak ini adalah mahkota dan pakaian mereka. Dulu kau jadi mahkota dia pakaian yang mahal lah. Lalu angin mencari-carikannya sampai masa rosak binasa habis. Tu akhirnya buat kesak kaki je. Hok mahal-mahal tu akhir-akhirnya jadi buat kesak kaki, buat lak pun, buat lak latar, buat lak meja. Tu hok mahal. Tu hok mahal habis king sampai satu masa habis. Bahkan tulang ini tulang tunggangan mereka yang di atasnya mereka memerintah negeri. Mana tulang ada berselerak tu, Nabi sabda kepada Abu Hurairah, ni tulang kenderaan mereka lah dulu. Yang mereka tu jalan ke sana ke sini dengan kemegahan, dengan benda ni. Sampai masa mati binatang tu gak tinggal tulang aja. Tinggal tulang. Tu yang kita duk sayang ni, dulu yang kita duk bela, yang kita duduk gong sangat dulu, tak ada bendanya. Macam kita lah naik kereta besar-besar ke, rasa gong je. Sampai masa mula-mula belikan main kan, nak boleh ke buang plastik seat tu, berapa setahun lebih dak buang. Tu. Kalau cucu tarik cari kau celong, dak wi cucu naik. Asal? Kereta tok kira naik so main. Marah, main kuci marah dah. Mula-mula tu ambil kereta tu main kuci marah dah. Marah dah kan anak cucu dah main. Samna ni. Main kereta ni. Lepas tu tutup ni. Dah lah rumah dah pagar lah tinggi lebih pada semujung. Lepas tu letak dalam tu pula ni. Dalam sarung pula ni. Letak dalam sarung pula kereta seru, takut kucing naik lah. Biarlah kucing patut, biarlah kucing nak naik sekali. Kucing tak dalam nak naik di atas tak je. Sayang dah boleh. Sampai bila tu? Sampai selama-lama kita boleh dah. Sampai 5 tahun ada, 4-5 tahun kau. Dogok dah pagi buka, malam petang nak tutup, pagi buka. Lama-lama dah ada hok
apa nama ni, hok kepek situ ada kepek sini, ada gores situ ada gores sini, dak tu lah. Dak sayang manalah. Tu nak kata hakikat dunia. Ya, dan mari warna pudar dah, pudar situ pudar sini. Pitu pun dak apa nak rapat mana. 3-4 kali katok tutup tu barulah. Baru katuk molek mula-mula kak dem. Tu. Learning kena tarik betul ataupun setengah-setengah kena ikat dengan tali. Sampai ikat dengan ikat tali tu. Tidak cabut. Waktu tu tak sayang mana dah. Tak sayang mana dah. Dulu kan main. Orang nak pinjam sekali, buat tahu pinjam kau kereta sekali. Ada learning. Tu. Nak pergi ke madrasah. Pergi madrasah hok pitu zodah, pitu nak cabut dah. Cermin tak nak akad dah. Tayar hok botok kiri kanan dah. Barulah nak pergi sumbangan. Jangan. Tu. Jadi nyanyi pula ke orang hok terima sumbangan. Kena bela lah banyak benda. Kena akad enjin, kena tu, kena ning. Nak beri hok molek tu. Kena beri. Kau nak infak biar comel tu. Hok tak ada masalah. Hok dah sakit kepala orang. Tu. Jadi dia kata dengan kenderaan ni, dengan tulang-tulang ni atau daripada binatang-binatang yang satu ketika dulu, binatang ni merupakan kenderaan yang dinaiki untuk nak memerintah negeri. Pusing gotu pusing dan mati kat binatang. Tak ada apa. Tak dinilai dah. Begitulah kenderaan-kenderaan yang mewah kita, sampai masa rosak lah, tak ada apa dah. Akhirnya tinggal tepi jalan je. Tu, tinggal tepi jalan gitu je. Siapa hendak menangisi dunia, menangislah. Nabi sabda, siapa yang nak sedih di atas kehilangan dunia, nangislah. Sedihlah. Abu Hurairah berkata, maka kami menangis sampai ke malam. Kami Abu Hurairah serta dengan Nabi SAW menangis sampai ke malam, sedih di atas keadaan tipu daya dunia yang menyebabkan ramai yang mananya jatuh dalam keadaan lembah kehinaan. Ini kebimbangan Nabi SAW kepada ummah. Nabi sampai menangis daripada siang sampai ke malam menangis, takut bimbang umat ni terpedaya dengan tipu daya dunia. Tapi kita buat je, kita buat tak tahu je pesanan-pesanan Nabi SAW. Dan dirawikan bahawa ketika Adam AS diusir ke bumi, mana dikeluarkan. Ayat ni agak kasar sikit, diusir ni. Tu, diusir ni macam dihalau, diambak. Mana dikeluarkan ke bumi. Dan dirawikan, yang diriwayatkan bahawa ketika Nabi Adam AS diusir, yang dikeluarkan dari ke bumi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Adam AS, putera untuk binasa dilahirkan untuk fana. Putera ni, iaitu Nabi Adam ni, untuk binasa. Sebab Nabi Adam ni sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala yang akan binasa, bukan yang kekal selama-lamanya. Dan dilahirkan untuk fana, untuk kerosakan, untuk sampai satu masa matilah. Nak kata bahawasanya kehidupan kita ni bukan kehidupan yang kekal abadi. Yang ni maksudnya kehidupan di atas dunia bukan kekal abadi. Kehidupan kita yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Ni cerita bab dunia ni. Jadi atas dunia ni bukan kehidupan yang selama-lamanya. Batulah jangan kita terpedaya, jangan kita terikut-ikut dengan kemahuan nafsu kita, keinginan, syahwah kita jangan. Sebab syahwah kita dia nak tarik kepada benda yang semakin hari semakin sedap, semakin hari semakin lazat, semakin hari semakin senang. Dia nak hal tu je. Hal tu nafsu kita. Bila kita tekan sikit, ataupun bila kita buat sesuatu benda yang tak disuki oleh nafsu, maka dia akan tolak, ataupun dia akan mecak lah dah. Mecak. Kalau kita semayang banyak sikit agak mana? Mecak lah dah. Nafsu kita jemu, puas, letih, penat. Kalau kita baca Quran lama sikit gak, mari lemah, mari ngatuk mata, mari nguat, mari berair mata, mari ada. Tapi kalau kita duduk saja. Lepas tu kita berangan, Allah sedapnya layang angan-angan kita. Angan-angan tu, angan-angan ni duduk saja je. Bunjur kaki gak, gedik sambil kaki silang, lepas tu gedik, nak gedik, lepas tu berangan ni. Tu berangan tu sampai kat mereka dah, kita sampai ke Jepun, sampai ke mana-mana lah kita. Sedapnya. Tak rasa ngatuk mata langsung. Kalau kita duduk berangan.
Apatah lagi kalau duk hanya tupak, duk ngupak lagi sedap. Pas bakus, pas beseng, gebuh dah. Tu kayak gitu tuang tu. Tuang buat tupak tu. Akan digebuh. Tu bukan tupak yang kita buat tu digebuh. Kita yang buat tupak tu akan digebuh. Pas beseng dah sudah. Pas pagi sekejap je. Dan kita cakap orang Allah sedap sungguh. Tapi cuba kita buat ibadat. Cuba kita sembahyang sunat. Cuba kita baca Quran. Cuba kita pakai selawat. Cuba kita pakai zikir. Tak nak gila ngata mata dah. Ngaji kita kan? Ngaji. Lama sikit je. Mata kisah lah dah. Tengok jam, tengok pintu, tengok siling, bilang kipas. Padahal kipas tu bilang tiap-tiap minggu dah. Tu tiang tu duk bilang tiap-tiap minggu dah, tapi sampai waktu gak tak nak gira. Lebih 2-3 minit je cegelong dah, cegelong. Tu. Kalau lebih setengah jam, minggu depan ustaz dah yang marilah. Tu mana lebih setengah jam dah boleh dah. Sebab apa? Nafsu kita tak bergayi. Nafsu kita tak berkenan. Tapi kalau benda nafsu kita berkenan ni 2 jam dah bagi. 2 jam setengah dah bagi. Tengok orang nonton filem Hindustan kan. Nak kecing, nak berok depan TV tu, kan gigi tengok kan, gigi berok kan, gigi kan putus cerita, tak tahu cerita lagi. Mana kau boleh erek TV masuk dalam bang? Kalau pekat gitu nyok. Mana benda sebab minat sangat, hok minat lah. Minat Hindustan, siapa menangi, siapa tepik jeri. Neleh air mata, tuk neleh gak air mata. Sedih tengok heroin kena katok. Hero kena katok. Heroin kena buat lagi dah jak, sedih juga dia. Tu pandai mainan. Pandai mainan. Ni mainan iblis belaka tu kita tak sedar. Mainan iblis belaka tak sedar kita. Tapi galik sungguhlah kita galik. Tu. Siapa bekat lapuk ok dulu, siapa bekat nak kecing berok ok dulu. Biar habis sikit lagi. Sikit sejang, sikit sejang. Kita ok lagi. Tapi kalau buat ibadat agak, pas sudah main fardu, lepas tu main sunat kedok, main sunat kedok. Duk mikir lagi, main sunat kedok. Lalah, bu pakai lari lah dah. Ni, nak zikir kedok ni. Pas pada assalamualaikum, tu imam kita assalamualaikum, lari lah dah. Bu lari. Bukan ada kerja mana pun. Duk main telefon, duk jawab WhatsApp, duk tu ni. Jadi ruginya masa kita. Banyak kita merugikan masa. Ni. Jadi telah berkata Daud bin Hilal bahawa yang tertulis dalam suhuf Ibrahim AS dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan bentuk suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Apatah firman Allah Ta'ala yang tertulis dalam suhuf Nabi Ibrahim ni? Dia kata, alangkah hinanya engkau hai dunia bagi orang yang beriman. Dan tu Allah Ta'ala firman kepada dunia, khitab kepada dunia ni, alangkah hinanya engkau hai dunia. Hina tu bagi orang beriman. Engkau mengabdi dan menghiasi mereka, sedang dalam hati mereka ku tanamkan rasa benci kepadamu. Rugilah hinamu. Mu duduk salah kata duduk teka ke orang beriman. Mu duduk pujuk ke orang beriman. Mu duduk rayu kepada orang beriman supaya ikut kamu. Tetapi Allah Ta'ala firman, sesungguhnya aku tanamkan dalam hati orang beriman itu rasa benci kepadamu, kepada dunia. Walaupun mu pujuk rayu setara mana sekalipun, kalau orang sempurna iman ni tidak akan termakan dengan pujuk rayu daripada dunia. Tak akan makan. Tak akan tertipu dengan pujuk rayu daripada dunia. Tidak aku ciptakan makhluk sehina engkau di sisiku. Ini Allah Ta'ala jelas menceritakan bahawasanya sehina-hina makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di sisinya ialah dunia. Lebih hina daripada iblis lagi. Iblis tu Tuhan sebut laknatullah, laknat Allah di atas iblis ni. Tetapi antara iblis dengan dunia, lebih hina dunia lagi. Lebih hina dunia daripada iblis. Ni kata berat ni. Dunia mana? Dunia yang melalaikan. Engkau kecil dan akan fana. Mu ni kecil je, dunia bukan besar.
nak banding dengan bulan, nak banding dengan matahari, nak banding dengan bulan tu, nak banding dengan segala cakrawala yang lain tu, planet-planet lain tu, mana yang dunia ni bukan besar sangatlah. Kalau nak banding dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan aras, dengan kursi, dengan makhluk-makhluk lain tu, lebih besar makhluk lain lagi. Tu. Sewaktu menjadikanmu, aku telah mententukan bahawa engkau tidak kekal pada seseorang. Allah Ta'ala telah takdirkan bahawasanya sewaktu Allah Ta'ala menciptakan dunia ni, Allah Ta'ala firman bahawa Allah Ta'ala tentukan tak kekal pada seseorang. Dia akan hilang. Satu masa dia akan hilang. Batu kena ingat kita. Harta yang ada pada tangan kita merupakan pinjaman sekejap je daripada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak ambil, bila-bila masa je. Banyak je kita tengok kan cerita-cerita, kisah-kisah, ataupun kita tengok saudara-saudara kita yang hilang harta dengan sebab dicuri misalnya, ataupun dengan sebab datangnya bala, ataupun datangnya musibah, mari banjir, hilang, habis harta dia, hanyut air habis. Bila mari nyapi kebakaran, maka habis harta dia tu, bakar habis. Rumah yang besar habis bakar, kenderaan yang mewah habis bakar. Bila Allah Ta'ala datangkan ujian, mana kita kena anggap bahawa ini merupakan pinjaman. Bila pinjaman sekejap, bila-bila masa je. Jaga kita pinjam barang orang lah. Tuhan dia kata ambil yang nak pakai abang. Lagi siapa masa hamba nak pakai, hamba nak ambil balik ni. Siapa masa hamba nak pakai, ambil. Jadi tapi kita ni, bila kita pakai barang orang tu, kita rasa macam barang kita dah. Hak tu masalah. Rasa macam hak kita dah. Bila dah hak gasok kita dah, ga Allah, payah. Tuhan dia nak rayu pula. Kena buat laporan polis pula. Nak ambil balik barang ni. Kadang-kadang dulu kan kita baik-baik sangat dengan orang tu sampai kita kata dah, awak tak ada tanah buatlah, tanah di bucu tanah saya ni buatlah, basah-basah duduk. Tapi saya dak siapa masa saya nak ambil balik lah. Siapa masa saya nak guna tanah ni, saya nak ambil balik lah. Mula-mula dah apalah, terima kasih banyaklah, mari peluk, mari cium. Dan duduk lama bertahun-tahun. Siapa masa Tuhan kata dah hamba ni betul lah tanah nak guna, anak hamba besar-besar belaka dah, jadi bucu tu nak buat tanah, nak buat rumah hamba, nak buat rumah anak hamba hak kecil sekali tu. Hak lain tu pernah belaka dah, hak tu seorang lagi tak ada rumah, you akrah dia. Dan susah pula kita. You ada tahu je kita bercakap. Asal yang baik jadi balas dah lah. Tu. Jadi kena naik turun mahkamah pula. Kena pergi balai polis buat report polis pula. Lepas tu dia minta papasan pula dengan kita. Dia kata ni tanah ni dia duduk lama dah. Lepas tu kalau tu kena bayar papasan tu, bayar papasan ni. Abang muka dia tanang banyak dah, dia buat macam-macam. Tu banyak masalah pula. Sebab apa? Sebab dia sedar. Selama ni dia duduk tu tupai orang. Duduk tu di atas barang pinjaman orang. Bila Tuhan dia nak ambil tu, dia rasa macam hak dia. Hak tu jadi balah. Makin begitulah kita atas dunia ni. Dunia merupakan pinjaman. Hak Tuhan beri sekejap je kita ni. Tuhan nak tarik bila-bila masa. Bila Tuhan tarik, kita pun mecak lalu dah. Marah lalu dah. Marah siapa ni? Marah Tuhan. Dah tak berat kita. Tu. Ni Allah Ta'ala sebut dah kepada dunia ni, bahawasanya aku beri kepadamu ni tak kekal. Mana benda dunia tak kekal di atas seseorang. Sampai masa Tuhan cabut bila-bila masa je. Tu. Dan tidak seorang pun mengekal kamu. Mana seorang pun tak akan dapat mengekal kamu. Kita ni boleh tak kita nak mengekalkan kekayaan kita sampai ke bila-bila? Tak boleh. Ada masa kita kaya, ada masa kita tak kaya. Macam kita nega lah. Boleh ke kita nak nega, kita nak kaya sepanjang masa? Nak untung sepanjang masa bila kita nega? Tak. Ada waktu kita dapat untung, dan ada waktu kita tak dapat untung. Tu kehidupan kita lah. Perniagaan kita tu, mana nega tahun ni? Allah, alhamdulillah tahun ni jadi molek tahun ni. Lepas tu tahun berikutnya mana? Allah tahun ni dah urut sikit tahun ni. Tu tahun ni berat sikit tahun ni. Saingan banyak. Lepas tu barang jalan mana lah ni. Orang pun tak beli mana sebab duit tak ada mana misalnya. Musim-musim Covid pula lah ni. Tu. Orang tak beli mana. Orang tak tubik mana. Jadi masalah sikit tengok. Mana tak kekal. Kalau kita ni hak milik kita boleh kekalnya.
Untung sama. Sepanjang kita berniaga 10 tahun, daripada tahun pertama sampai tahun ke-10 tu kau untung sama. Tapi dah ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi, dan ada setengah sampai peringkat muflis. Sampai peringkat muflis kena jual habis. Sampai barang, sampai kedai kena jual. Bukan barang saja, sampai kedai-kedai kena jual sampai peringkat gitu. Tu nak kata bahawasanya kita tak dapat mengekalkan dunia yang ada pada kita. Hatta di kita sendiri kita boleh kekal tak? Umur kita 30 dulu. Dunia umur berapa lah? 50, 60. Kalau hak milik kita boleh kekal lah. Umur paling seronok dalam kehidupan kita umur berapa? Umur 30 paling seronok. Biar kekal 30 sama. Jangan jadi sampai ke 50. Jangan jadi sampai 60. Biar 30 sama. Kalau boleh gitu sedap. Tapi tak, dia kau berjalan. Maka dalam perjalanan kita ni ada waktu kita sihat, ada waktu kita senang, ada waktu kita payah, ada waktu kita susah, ada waktu kita sakit. Tengok Tuhan nak cerita kepada kita bahawasanya dunia ni sentiasa berubah, tak kekal selamanya. Tak sebagaimana nikmat syurga. Nikmat syurga dia kekal sama. Kekal dan semakin bertambah. Dia tak ada kau turun, tak ada. Dia kau naik sama. Meta nikmat tu kau naik, kau sari, kau naik, kau sari, kau sedap, kau sari, kau lazat. Kalau makanan walaupun jenis makanan yang sama, tapi tak sama tak sama, hari ni rasa gini, esok rasa lain. Kau sedap. Dan dia tak rasa muak, tak rasa jemu, tak mari cika. Kita makan banyak cika dah. Tu cika dan cika kat tambah dah. Ya kata ni sedap kali ni. Kalau lama ni makan tak jadi mana? Biar tambah dah. Sebut nama pun tambah. Tak usah sebut nama. Tu. Jadi nak mutah. Sampai bekat gitu. Kalau barang dunia, barang akhirat dah. Kau lama kau sedap, kau lama kau lazat, kau lama kau senang kehidupan kita. Maka begitulah bandingnya dunia dengan akhirat. Meskipun pemilikmu bakhil, mau pemurah. Mau pemurah maknanya tak kira lah. Orang yang memiliki dunia tu orang bakhil kedeku, ataupun orang yang memiliki dunia tu orang yang pemurah, maka tetap juga tak akan kekal benda tu. Orang bakhil, adakah selama-lama dia dapat memiliki harta dia tu? Dan kadang bakhil dia tu, dia boleh kekal harta dia? Tak. Harta kurang juga walaupun dia bakhil. Waktu hilang juga walaupun dia bakhil sekalipun. Begitulah dengan orang sifat pemurah. Cuma sifat tu, sifat baik dengan sifat tak baik. Orang bakhil ni kedeku. Orang pemurah ni membelanjakan harta dia untuk kebajikan, untuk kebaikan. Tu. Tetapi nisbah dengan nak mengekalkan apa yang ada di sisinya, dia tak akan mampu untuk mengekalkan. Sampai masa adalah, dan sampai masa hilang, maka hilanglah. Itu Allah Ta'ala dah pesan, dah beritahu kepada dunia. Maka dalam kitab tu lagi kata, beruntunglah bagi orang yang bertakwa, yang dalam hati mereka tertanam keredaanku serta keimanan dan keistiqamahan. Tu orang yang beruntung. Yang pertama sekali orang yang bertakwa, yang tertanam dalam hati ini keredaan, reda di atas apa yang Allah Ta'ala jadikan kepada dia, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Dia reda, terima. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin ni'mah. Tengok, kita dah ucap semua, kita dah baca. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji-pujian bagi Allah. Puji bagi Allah ala kulli halin, di atas tiap-tiap hal, di atas tiap-tiap kelakuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wa fi kulli halin, dan pada tiap-tiap kelakuan. Di atas tiap-tiap kelakuan dan pada tiap-tiap kelakuan, kita puji akan nikmat belaka. Nikmat, kita menjadi nikmat belaka. Susah pun ada masalah, kita reda, senang, kita syukur. Jangan kita ketika kita dapat senang, kita kufur. Ketika mana kita dapat susah, kita bersungguh, kita tak reda. Ini sifat, bukan sifat hamba yang bersifat dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana kita dapat nikmat, syukur, terima kasih. Bukan sekadar kita menuturkan dengan bibir mulut kita alhamdulillah saja, tetapi kita menggunakan setiap nikmat Allah Ta'ala itu kepada jalan yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala berkenan.
Kita guna nikmat-nikmat Allah Ta'ala, nikmat kesihatan tubuh badan kita, nikmat kekayaan harta yang ada pada kita. Segala nikmat-nikmat tu kita gunakan kepada kebaikan. Dan ketika mana kita diuji dengan musibah bala, dengan kesusahan, maka kita reda, kita sabar, kita reda. Sebab itulah hakikat kehidupan kita silih berganti. Allah Ta'ala jadikan adanya malam, adanya siang. Waktu malam, waktu gelap. Kita kata waktu susah lah. Tetapi waktu susah tu tujuan apa Allah Ta'ala jadikan waktu susah? Untuk kita tenang, untuk kita tidur. Lepas tu Tuhan jadikan gelap malam untuk kita tidur, untuk kita berehat pada waktu malam. Kemudian Allah Ta'ala jadikan siang. Siang ni cerah dengan cahaya matahari. Tak perlu kita berjalan dengan lampu, tak perlu kita berjalan dengan lilin, tak perlu cari pelita ke apa. Untuk kita apa? Untuk kita usahakan kehidupan kita. Malam rehat, siang kerja. Malam rehat. Jangan sampai siang malam tak ada rehat, semata-mata penumpuan kita melakukan mencari akan kekayaan dunia. Itu salah peraturan. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ada waktu senang dan ada waktu kita payah susah. Maka waktu senang kita syukur, waktu payah kita sabar. Ia ada berlaku dalam diri kita ni. Sifat sabar, sifat reda. Jangan bila mari sakit sikit kau, sungguhlah dah. Masa kita dapat senang tak ada, senyap je. Tak bunyi sebab apa? Takut orang minta. Kan kata kita ni kan orang mari minta susah pula. Nampak orang pakai miskin, kunci awal lagi dah pintu. Senyap kunci. Orang salam awak dah dengar je, Assalamualaikum. Assalamualaikum, awak tahu je. Waktu mana? Waktu kita senang. Lepas tu waktu kita susah, kita pergi salam rumah orang minta tolong. Lagu mana perasaan kita kalau orang kunci pintu, orang tak jawab salam? Lagu mana? Allah aku. Orang pergi salam pada buka pada pintu. Tu. Kita ni berhajat sungguh minta. Sama je. Sama je. Ceritalah orang telefon kita tak akad. Tengok tapi tak akad. Lagu mana? Marahnya orang hok telefon kita tu sebab dia berhajat. Gitulah kita tekah kita telefon kan. Orang buat ada akad pula. Lagu mana? Bahasa sungguh ni. Telefon duk mana tahu? Tu orang telefon dak akad. Nak kita ajak sungguh pula. Sungguh ti mana ajak kita nak selalu ni. Kalau anak kita lagu mana? Dak akad telefon. Pasal dah nak marah. Pasal nak marah. Rasa kan marah, berasa hati dah. Berasa hati dah anak. Mana ni? Telefon dak akad. Agak dia nak telefon memang dak telefon dah. Kita telefon dak akad, marah belebek. Cerita kau tu, cerita kau ni, royak kau tu, royak kau ni, masuk dalam Facebook, masuk dalam apa, masuk dalam TV, royak anak dah telefon. Kita telefon, tak akad nak marahnya. Tu. Maka sebab itulah kita kena beringat. Dalam kehidupan kita ni, ada waktu senang, ada waktu susah, ada waktu kita diuji dan ada waktu kita diuji dengan apa? Dengan bala. Maka itu mewajibkan kita kena sabar. Dan ada waktu kita diuji dengan nikmat, maka mewajibkan kita akan syukur di atas nikmat kesenangan tu. Jadi orang yang untung ni ialah orang yang bertakwa, orang yang reda dan orang yang ada sifat istiqamah. Tetap dia. Susah senang pun dia ada tu. Kalau dulu waktu susah dia mari semai jemaah, waktu senang pun seperti tu, tak pernah tinggal. Kalau dulu masa susah dulu, masa jalan kaki naik basikal dulu dia mari ngaji, mari dengar, mari nadah, learning masa pakai kenderaan besar pun super tu. Tu payah ni. Dia payah. Tu. Masa jalan kaki dekat-dekat je. Dan pakai hafsah gak melakar jauh lah. Pusing tak tu, pusing tak ni. Susah kita nak istiqamah. Istiqamah ni benda yang paling payah sekali. Sebab itulah Nabi menyatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah, tetap pendirian kita dalam satu hal tu terlebih baik daripada 1000 kemuliaan. Kau boleh 1000 karamah dengan istiqamah satu, maha nilaian mutiara istiqamah lagi daripada 1000 karamah yang diberikan. Tu. Payah nak istiqamah. Kita nak istiqamah nak ngaji pun payah. Uzur sikit je, tak hari dah. Hujang sikit je, tak hari dah. Sakit kepala sikit, tak hari dah. Sibuk sikit je, tak mari dah. Tak mari dah. Sibuk sikit je. Padahal benda tu boleh kita tu dulu. Mana kita buat jadual khusus ni. Kok mana pun aku tetap kena mari waktu ni.
mari semayang, tetap ke waktu ni aku kena mari mengaji waktu ni. Kita nak istiqamah tu susah. Tu kan. Biar kau siapa merakak dulu. Merakak mari masjid. Sebab apa nak pergi ngaji, nak pergi dengar, nak pergi semayang. Siapa pekat gitu dak siapa kita. Denyuk pada sikit, denyuk sikit je. Mata kiri gerak sikit nak nyanyak rasa ada benda tak sedap je. Pakai dak pergi mata kiri denyuk sikit je. Pakai dak hari dah kalau kata tu dulu kan. Syarat kalau mata kiri gerak-gerak ada benda tak molek tu. Kalau mata kanan gerak tu pergi jember molek. Pergi jember. Ada benda molek tu. Tu. Jadi nak kata kita ni istiqamah payah. Tapi walaupun begitu kita kena usaha. Beruntunglah bagi mereka yang ketika bangkit daripada kuburnya mendapat balasan daripadaku, cahaya menghadang di hadapan mereka. Mana bangkit pada hari kiamat nanti orang yang untung, orang yang ada cahaya yang menghadang, yang ni yang jadi penyuluh. Kita berjalan waktu malam kan. Kalau kita berjalan belakang lapu lah kan. Jangan jalan depan lapu. Kalau jalan depan lapu nampak bayang kita. Ni lapu di depan. Lapu tu dengan spotlight, dengan lapu tu macam-macam lapu tengok. Jalan. Lubang kita nampak lubang. Tempat licin kita nampak tempat licin. Lecah kita nampak lecah. Senang kita berjalan. Maka begitulah orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala di akhirat, jalan dalam cahaya. Betul orang yang beruntung. Dan para malaikat menghantarkan mereka hingga sampai pada rahmatku yang mereka nantikan, iaitu dalam syurga. Malaikat bawa, malaikat tunjuk arah, malaikat tutung piping kita ni masuk dalam rahmat Allah Ta'ala, masuk dalam syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Jadi kita minta Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami ni setengah daripada mereka itu yang bangkit daripada kubur, yang mendapat cahaya daripada Allah, dan kita dikumpulkan dengan mereka yang dituntung oleh malaikat untuk masuk syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu berada di antara langit dan bumi sejak diciptakan. Allah tidak pernah melihatnya. Ketika hari kiamat dia berkata, ya Tuhanku, jadikanlah aku dekat pada wali-walimu pada hari ini. Allah berkata, diamlah engkau, wahai yang tidak berguna apa-apa. Sesungguhnya aku tidak merelakan engkau bagi mereka di dunia, apakah aku akan merelakanmu bagi mereka di hari ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusna alaina bidhunubina ma la khakrahmuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jalil muslimin al muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.